Okey, kita teruskan lagi dengan siri ketiga untuk video mari berkenalan dengan SketchUp. Jadi hari ini kita nak teruskan dengan penambahan lagi beberapa ikon, iaitu untuk tools bagi push and pull. Kita dah gunakan benda ni sebenarnya, tapi kita boleh tengok lah macam mana cara yang sepatutnya kita boleh gunakan dia dengan lebih sedikit lagi detail. Okay, kalau kita create satu rectangle, saya cuba buat rectangle 1500 darab 1500, itu saya gunakan 1500, 1500. Okey, kotak 1.5 meter ni bila saya tekan pada button push and pull ni, ataupun shortcut dia adalah P, kita boleh pushkan dia untuk saya nak buat dia lebih kurang 1,5 meter juga, 1500. Okey. Cubicle 1.5 meter. So kita boleh gunakan push and pull ni untuk cubicle, untuk kita buatkan push and pull 1.5 meter. Kalau saya nak pull dia, tarik dia daripada mana-mana sisi, saya pastikan saya select dulu permukaan tersebut. Kemudian jika saya klik shortcut P, dan saya boleh ubah sesuai model yang telah pun kita buatkan yang sebentar tadi tu. Okey, kita try objek yang lebih menarik. Saya try gunakan polygon hexagon 6cc. Okey, saya klik dan saya cuba dapatkan saiz radius dia, jarak 600. Enter. So 600 ni maknanya setiap sisi dia adalah 600 mm. Saya push dia naik, saya nak lebih kurang 1 meter, iaitu 1000 mm. Enter. Okey, bila kita dah ada model yang macam ni, kita boleh juga gunakan push and pull tadi untuk tarikkan ataupun pushkan permukaan tertentu untuk extrudekan dia mengikut bahagian sisi yang kita nak. Contoh, saya nak try bahagian yang ini, saya klik pada push and pull, saya klik pada permukaan tersebut dan saya boleh tentukan distance yang saya nak. Contoh, saya nak distance dia adalah 800 mm. Kemudiannya bagi sisi yang lain, jika saya nak kekalkan dengan distance yang sama, saya hanya perlu double klik saja. Jadi dia akan keluarkan, extrudekan dengan distance yang pertama tadi kita set. Okey, bukan saja tarik keluar, malahan kita boleh buat pull and push ke bahagian dalam. Contoh dia, saya nak pullkan bahagian tengah ini ke dalam dengan jarak 150. Okey, 150, 150, 150. Alright. Seterusnya kita cuba berkenalan dengan butang offset, iaitu tools offset ni. Dia adalah tools yang normally ada dalam SketchUp, dalam CAD dan sebagainya. Jadi untuk mempermudahkan kita nak select edges dan kita nak offsetkan dia ke dalam ataupun keluar daripada objek, cara dia, kita klik pada offset, kita pergi pada mana-mana permukaan yang kita nak offsetkan. Contoh dia, saya ambil permukaan bahagian atas ni. So dia akan cuba create satu line, satu garisan yang di offsetkan ke dalam ataupun keluar. Okey, kalau kita tengok ni, ini adalah kosong di bahagian tengah-tengah sekali. Kalau saya nak di offset ke dalam measurement ukuran 50 mm, saya hanya perlu type 50. Waktu mouse saya ni masih lagi maintain, masukkan ke dalam, saya type 50 dan saya klik enter. Kita akan check, tengok dia punya offset ni adalah pada jarak 50 mm daripada edges bagi sesuatu objek tersebut. Jadi bila kita boleh buat offset ni, kelebihan dia adalah kita boleh continue untuk buat push dan pull
untuk bahagian tertentu yang kita nak select dia. Contoh dia, saya nak select bahagian dalam ni dan saya nak pull dia ke dalam pada jarak yang tertentu. Saya akan type kan, saya nak jarak 500, saya type 500, enter. Okay, button offset ni bukan hanya untuk buat pada permukaan horizontal, tapi juga boleh buat pada mana-mana permukaan pada objek kita. Kalau kata dia dalam keadaan vertical pun kita boleh buat dia. Saya klik pada offset dan saya pergi pada mana-mana permukaan saya nak offsetkan dia. Okey, biasa saya akan setkan pada agakkan yang kita dah boleh tengok measurement ni. Kalau kata 150, maksudnya kita boleh agakkan dia dulu sebelum kita type berapakah measurement yang kita nak. Itu lebih baik lah sebenarnya. Okey, offset kan saya buat 1 meter. Okay, continue, boleh buat lagi ni. Kita try bermain dengan model kan. 150, 150, offset, push keluar adalah 1000. Okey. Okay, berikutnya kita cuba belajar button tools untuk move, stretch, copy and erase selected entities. Okay, saya kembali kepada model cubicle 1.5 meter kita ni. Okay, sebelum kita pergi buat yang move ni, saya nak tunjukkan satu lagi kaedah untuk kita membuat model ni dalam bentuk dalam satu group. Okay, bila kita ingat lagi tak, kita single click dia select plane, double click plane dan juga line edges, triple click dia select untuk satu model yang tak attach dengan model lain, model dia saja. Okey, bila dia boleh select keseluruhan ni, kalau saya gunakan button move, kita boleh movekan dia kepada mana-mana bahagian yang kita nak. Tetapi ada satu masalah juga di sini. Jika saya movekan dia bersebelahan, contohnya saya tekan shortcut untuk button move adalah M dan saya move pada mana-mana objek yang lain. Kemudiannya jika saya nak alihkan dia semula, dia telah pun melekat pada objek yang lain kerana kita tidak membuat group. Okey, Ctrl Z. Yang ini kalau kita nak jadikan dia satu model yang perfect, yang mudahkan kita bila kita nak buat editing, pastikan kita right click pada model yang kita nak copy ataupun movekan dia sebagainya ni. Kita make group, right click pada model dan pilih make group. Okay, bila kita make group, model tersebut dia akan ada satu group yang melindungi dia. Bila kita double click, kita baru masuk dalam group dia. Cara kita nak tahu dia dalam satu group ni, bila model yang lain dalam bentuk fade ataupun dia kurangkan, kita hanya nampak model kita saja, jadi kita tak akan terganggu dengan model yang lain bila kita dalam satu group yang aktif. Okey, katakan group ini saya nak copy dia. Tadi kita nak move, sekarang kalau kita move, kita bawa ke tempat lain, dia akan boleh dialihkan semula tanpa melekat pada model yang kita dah attachkan dia. So ini adalah kelebihan buat group. Saya galakkan anda semua untuk aktifkan, sentiasa buat group bila kita buat satu-satu model tu. Pastikan dia dalam satu group. Okey, yang ini kalau saya nak copy, kita kena gunakan button move. Tetapi kita copy, ada satu lagi button yang kita kena tekan untuk bagi kena boleh copy. Tekan move ataupun shortcut dia M. Kemudiannya kita kena tekan control. Bukan tekan tak lepas, tekan dan lepaskan. Bila kita tekan button control, akan keluar satu tanda macam tambah. Jadi bila kita klik pada dia, dia akan copy model yang tadi, yang kita boleh pastekan dia pada tempat yang lain. Okey, ada setengah student dia akan copy pada tempat yang contoh dia bila dia klik
copy, move. Okay, kemudian tambahkan, tekan pada control untuk copy. Kalau kita klik pada mana-mana tempat untuk kita copy, dia agak sedikit menyukarkan kita kerana kita tidak klik pada edges. Jadi saya galakkan untuk kalau kita nak copy, pastikan kita klik pada edges supaya bila kita nak paste dia nanti, kita boleh tetapkan edges dan dia tidak lari daripada ukuran yang tempat yang location yang entah mana-mana ni. Okey, ada satu trick dekat sini untuk multiple copy. Kalau contoh dia kita nak buat copy yang ini dan jadikan dia banyak dengan cara mudah. Contoh dia, saya tekan shortcut M untuk move, saya tekan control untuk copykan dia, select hujung dan saya copykan pada satu titik sisi yang lain. Kemudian saya tekan X untuk darab dan saya tekan 10 untuk 10 lagi item yang sama, maka dia akan jadi multiple copy. Okey, kita cuba tengok pada ikon untuk tools sebelah move, iaitu rotate. Rotate ni dia boleh buat beberapa item juga, tapi kita cuba belajar yang basic dulu. Untuk rotatekan sesuatu model, contoh dia, saya select satu kotak cubicle ini, saya pilih rotate dan kita akan dapat tengok satu protector berbentuk bulatan ni. Dia boleh detect 3 jenis color, warna biru, warna hijau dan warna merah. Kalau warna merah ni maknanya kalau rotation kita ni berpaksikan pada warna merah. Warna hijau ni rotation kita pada paksi warna hijau, dan biru adalah rotation pada paksi X, Z itu yang berwarna biru. Okey, kita cuba dulu. Kita ambil satu, saya cuba rotatekan bahagian hujung ini. Saya nak dia rotate pada paksi yang berwarna biru. Saya klik yang pertama adalah klik menentukan titik pusat untuk rotation tersebut. Selection titik yang kedua adalah titik yang kita nak model ini dipilih untuk digerakkan putaran dia. Okey, jadi katakan saya nak rotate dia kat sini, angle yang saya nak rotate adalah 50 darjah. Jadi saya pusingkan tanpa membuat apa-apa perubahan pada mouse ni. Kita tak payah klik apa lagi, kita type 50 darjah. Okey, ini adalah pusingan sudut 50 darjah daripada garisan asal tadi ni, kedudukan asal dia pada titik yang ini. Okey, katakan saya nak buat rotate dan copy secara sekaligus pun boleh dibuat. Contoh dia, kita klik pada rotate, saya pilih satu titik yang saya nak dia dihasilkan putaran tersebut, rotate tersebut. Saya pilih titik kedua, dan sebelum saya klik gerak, sepatutnya saya klik control, klik titik yang pertama, kemudian saya klik control. Control ni kita boleh tambah dan tolak je. Kalau kita klik, dia akan keluarkan satu simbol tambah tu, maksud dia akan jadikan copy. Bila saya klik pada titik yang berikutnya, titik yang kedua tersebut, dia akan menghasilkan rotate model tanpa memadam atau menghilangkan model yang sebelumnya. Okay, katakan saya nak dia rotate macam ni, angle 110. Okey, dan kalau kata dia nak dijadikan rotate dan copy berserta dengan multiple copy pun sebenarnya boleh. Contohnya saya try sebab macam ni, saya nak model ni dirotatekan dan dikopikan pada paksi yang ini. Caranya, saya klik rotate, saya pilih kedudukan titik paksinya, saya tekan control untuk bagi dia jadi copy. Saya pilihkan titik ini untuk jadikan dia satu putaran. Saya nak dia pusing 45 darjah, 45, enter, dan saya buat 10 X 10 untuk di copy dan rotate 10 item. Okay, kita sambung sedikit lagi. Ini adalah satu ikon untuk tool scale.
Scale ni kita boleh kecil atau membesarkan model mengikut scale punya ratio. Contoh dia, saya klikkan pada button scale, dia akan keluarkan satu box yang dikelilingi oleh titik-titik warna hijau ni, untuk memaklumkan kita bahawa jika kita klik pada mana-mana titik ni, ini red scale, about opposite point. Jadi dia hanya memanjangkan model tanpa membesarkan. Kalau kita klik pada uniform scale opposite point, dia akan membesarkan, tetapi scale yang dia bagi tu mengikut ratio yang kita nak. Contoh dia, saya nak jadikan dia kecil 0.5, kita type 0.5, klik enter. Jadi skala bagi model yang kita kecilkan tadi ni adalah 0.5 berbanding pada skala sebenar. Okay, kita boleh tengok dekat sini, kalau kita klik button control pada ketika kita sedang membuat selection ni, dia ada beberapa lagi fungsi. Kalau macam contoh, kita tak klik control, dia adalah uniform scale about opposite point. Tapi bila kita klik pada control, dia akan jadi uniform scale about center. Dan disebabkan dalam SketchUp belum ada lagi button mirror, jadinya biasanya saya akan gunakan scale untuk membuat satu mirror kepada objek yang kita nak mirrorkan. Contoh dia, saya select model yang ini dan saya nak dia di mirrorkan ke bahagian sana. Saya gunakan scale, saya klik pada center dan tekan control untuk dapatkan red scale about center. Saya akan cuba jadikan dia pada skala -1. -1 bermaksud dia adalah mirror pada model yang sebelumnya. Kadang-kadang saya akan gunakan scale untuk membuat pengubahan model, tak semestinya pada satu model, tapi juga boleh pada satu permukaan saja. Contohnya, saya select space plane ini, kemudian saya pilih scale dan saya tekan control untuk uniform scale about center, dan kita boleh cuba menghasilkan satu bentuk yang menarik hanya dengan menggunakan scale. Saya scalekan pada 0.5 untuk model tersebut. Alright, 0.5. Okey, cukup untuk setakat ini. Kita telah pun tamat untuk jenis-jenis tool yang perlu kita ambil tahu, iaitu tools utama sebelum kita membuat satu model. Okey, sekian. Terima kasih.